Hai semua, kita bertemu lagi dalam channel e-tuition bersama dengan saya, Cik Su anda dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Okey. Jadi ini adalah untuk part yang kedua, iaitu sambungan bab yang minggu lepas. Okey, bab minggu lepas kita dah masuk mengenai prosedur untuk memulakan perniagaan syarikat berhad dan juga prosedur-prosedur macam mana kamu nak buka sesebuah syarikat, apa yang perlu ada. So, kamu boleh tengok pada video yang minggu lepas. Okey, jadi untuk minggu ni apa yang kita akan belajar iaitu mengenai mengenai prosedur perbadanan syarikat awam. Saya rasa kamu pernah dengar syarikat awam. Syarikat awam ni macam mana? Syarikat berhad ni ataupun syarikat awam, ialah syarikat, kalau kamu pernah dengar, contohnya dia ada nama dekat belakang dia, dia ada letak nama berhad. Syarikat di mana? Dekat nama belakang dia ada nama berhad ataupun dia tulis penuh, berhad. Ini merupakan syarikat awam berhad. Jadi kamu dah ada angan-angan untuk buka bisnes ataupun buka perniagaan syarikat awam. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Kamu dah ada idea benda apa yang kamu nak buka bisnes yang macam mana, kamu dah ada modal kan. Sekarang ni boleh ke kamu terus nak running bisnes? Contohnya bangun-bangun pagi terus ringat nak buka bisnes lah, terus buat bisnes syarikat berhad. Boleh ke? Tak boleh. Kamu kena buat prosedur yang telah ditetapkan. Bukannya main rodong je, bukan no. So, apa prosedur dia? Yang pertama, kamu kena buat carian nama. Carian nama dekat mana? Macam mana kamu nak buat carian nama? Kenapa kamu kena buat carian nama? Kenapa? Yang pertama, sebab supaya nanti perniagaan yang kamu akan letak nama nanti tak akan sama dengan orang lain. So bila dah sama, so kemungkinan akan berlaku sesuatu konflik kan. Untuk mengelakkan berlakunya sesuatu konflik, jadi kamu kena pergi ke SSM. Apa tu SSM? Saya dah bagi tahu kelas minggu lepas kan. SSM adalah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Apa SSM buat? So, bila kamu nak kemukakan nama ataupun kamu dah ada nama, kamu kena bagi 3 nama. Bukannya ketiga-tiga nama tu kamu nak letakkan dalam syarikat kamu. No, bukan kamu kena bagi sekurang-kurangnya 3 lah. Maksimum 3 nama. Sebabnya contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kamu letak nama Mona Berhad. Contohlah kan. Yang pertama Mona Berhad. Yang kedua, kamu nak letak nama Monas Berhad. Tu yang kedua. Kalau yang ketiga, kamu nak letak nama Mona Lisa Berhad. Ketiga-tiga nama ni bukan semua masuk, semua kamu boleh gunakan dalam perniagaan kamu. No. Cuma salah satu sahaja. Contoh, nanti akan ada pegawai yang dekat SSM, dia akan kenal pasti ataupun dia akan clarify. Contoh yang pertama, Mona Berhad, sesuai tak dengan perniagaan yang kamu akan lakukan? Contohnya contoh kamu nak buat perniagaan yang perniagaan apa yang kamu minat. Contohnya dalam kita ambil dalam industri pembuatan lah. Contoh dalam industri perbuatan, sesuai tak Mona Berhad? Sesuai kan? Ataupun kamu nak yang kedua, Monas Berhad, macam kurang ataupun dah ada pemegang ataupun dah ada owner syarikat yang nama Monas Berhad. So bila dah ada, kamu tak boleh guna. Yang ketiga, Mona Lisa Berhad. So bila kamu letak nama ni, dia akan tengok sesuai atau tak dengan nama yang kamu dah letak. So
salah satu sahaja yang akan diterima. Okey, contoh yang pertama ni. Okey, yang kedua iaitu status syarikat. Okey, status syarikat contohnya macam syarikat pemadanan syarikat awam lah kan, status dia syarikat awam. Okey, dia ada lagi jenis syarikat lain contoh macam milikan tunggal kan. Okey, lepas tu dia ada syarikat sendirian berhad kan. Okey, kemudian ada jenis perniagaan macam saya bagi tahu tadi lah kan. Okey, contohnya macam kamu nak buat dalam industri pembuatan. Okey, terpulanglah dekat kamu nak buat perbuatan yang jenis macam mana kan. Okey, lepas tu yang keempat mengenai alamat pejabat. Okey, alamat pejabat ni adalah alamat di mana bisnes kamu akan running. Contohnya kalau kamu ada pejabat urusan, okey, kamu kena letak nama ataupun alamat di mana perniagaan kamu dijalankan. Okey. Okey, contohlah kita ambil nombor okey, 22 okey. Jalan Telawi. Okey. Lepas tu kita ambil contohlah 58200 okey, Kuala Lumpur. Ni contoh sahaja. Okey, contoh je. Sebab selalunya syarikat awam berhad ni adalah syarikat besar. Jadi bila syarikat besar dia mesti ada syarikat ataupun bangunan untuk bisnes tu beroperasi. Okey, bukannya macam buat sekadar dekat rumah kan. Okey, sebab syarikat awam ni adalah syarikat yang agak besar. Dia tak sama macam syarikat yang ataupun kamu buat bisnes secara kecil-kecilan tu kan. Okey, kemudian mesti ada alamat pemegang saham. Okey, pemegang saham kalau syarikat awam berhad sekurang-kurangnya ada 2 orang. Okey, kalau 2 orang, okey, tak terpulang lah. Okey, terpulang contoh yang pertama. Okey, kita ambil contoh dalam syarikat ni dia ada 2 pemegang saham. Okey, 2 pemegang saham. Jadi kamu kena kamu kena letak dua-dua nama pemegang saham dan juga alamat pemegang saham. Okey, pemegang saham contoh okey, contohlah dalam syarikat awam berhad ni, okey, pemegang saham ada Melayu dan juga ataupun ada Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra. Okey, so kamu kena kenal pasti, okey, Bumi Putra berapa peratus dan bukan Bumi Putra berapa peratus saham yang dipegang. Okey, contohnya saya ambil kalau Bumi Putra, okey, contoh 70% pegangan saham. Okey, kalau bukan Bumi, okey, contohlah 30%, okey, mesti ada. Okey, kemudian okey, maklumat saham. Okey, maklumat saham ni maklumat pemegang saham. Okey, maklumatnya macam tadilah. Okey, siapa pemegang saham yang pertama, siapa pemegang saham yang kedua. Contohnya pemegang saham yang pertama nama Muhammad Ali bin Hanifah. Okey, tu adalah Bumi Putra. Okey. Okey, lepas tu maklumat pemegang saham yang kedua contohnya, okey, bukan Bumi. Okey, contoh kita ambil macam seorang Chinese lah kan. Okey, contoh kita ambil nama Chong Mei Chi. Okey, contoh lah kan, Chong Mei Chi. Okey, dia merupakan pemegang saham yang kedua. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita akan tengok lepas kamu dah daftar perniagaan syarikat awam berhad, syarikat berhad ataupun milikan tunggal, apa lepas tu kamu nak buat? Okey, lepas pada kamu dah dapat perakuan ataupun kamu dah daftar di SSM, okey, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, okey, apa tanggungjawab usahawan setelah mendaftar perniagaan sebagai usahawan? Apa yang kamu perlu buat selepas kamu dah daftar di SSM? Okey, yang pertama, okey, ini sangat-sangat penting. Sebab apa sangat penting? Okey, kita tengok. Yang pertama, perlu memamerkan ataupun kamu perlu pamerkan, okey, sijil perakuan dan juga lesen. Okey, lesen apa? Okey, sijil perakuan ni yang mana? Okey,
Sijil perakuan adalah sijil yang dikeluarkan oleh SSM. Masa kamu buat daftar di SSM, okey, nanti SSM akan bagi satu sijil perakuan di mana kamu telah daftar perniagaan kamu di SSM, okey, di bawah akta yang telah termaktub. Okey, kemudian lesen. Okey, lesen ni lesen apa? Okey, selalunya okey, orang ataupun bisnes yang ada perniagaan sendiri ataupun bangunan, dia kena ada lesen perniagaan daripada apa? Contoh, kalau Kuala Lumpur, okey, dia kena dapatkan lesen, okey, daripada DBKL. Okey, dia kena dapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan daripada DBKL. Kalau di kawasan contoh di kawasan Petaling Jaya lah kan, okey, dia kena dapatkan daripada apa? Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Okey, itu penting. Sebab apa? Kalau kamu buka perniagaan ataupun kamu running perniagaan tanpa ada dua-dua ni ataupun ada salah satu saja, jadi kamu punya perniagaan, okey, itu adalah perniagaan lebih dikatakan perniagaan secara haram lah, okey, tak sah. Sebab apa? Sebab kamu tak melengkapkan apa yang ada. Okey, apa yang perlu ada dalam sebelum kamu nak buat ataupun sebelum kamu nak memulakan perniagaan. Okey, kemudian yang kedua, okey, yang kedua, kena pamerkan papan tanda. Okey, selalunya kamu pernah tengok kan dekat contohlah macam shortlot kan, okey, dia mesti ada perniagaan ataupun dia ada nama perniagaan. Okey, dia akan letak signboard. Sebab apa ada signboard? Sebab senang orang nak tengok kan. Contohnya, orang nak pergi cari kedai bakery kan, tapi kedai dia tak ada signboard. Macam mana nak cari kan, betul tak? Orang kalau orang bagi apa orang kata, bagi direction ke situ ke sini, tiba-tiba mana satu kedainya, kamu tak tahu kan, sebab tak ada signboard. Okey, ingat signboard pula, okey, kamu tak boleh simply buat ukuran yang kamu sendiri, tak boleh, sebab dia dah ada spesifikasi yang kamu kena ikut. Okey, yang ketiga, okey, apa lagi tanggungjawab dia? Okey, setiap kamu daftar dengan SSM, okey, akan diberi nama pendaftaran. Okey, nama pendaftaran ini sangat-sangat penting. Sebab apa penting? Okey, nama pendaftaran ya adalah number ataupun maklumat berkenaan dengan syarikat kamu. Contohnya, orang tak tanya pun syarikat kamu nama apa, dia orang tanya apa nama pendaftaran. So bila dia orang cek nama pendaftaran kamu, semua maklumat berkenaan dengan perniagaan kamu, mereka boleh dapat informasi. Okey, okey, nama dan juga nama pendaftaran perniagaan, okey, mesti ada dalam dokumen. Okey, dokumen yang macam mana? Okey, kita tengok. Kalau kamu sebagai ataupun kamu nak buat jualan lah kan, okey, secara jualan, okey, kamu nak keluarkan invoice, okey, invoice, bila keluarkan invoice, apa yang perlu ada dalam invoice? Okey, yang pertama mesti ada maklumat syarikat kamu. Contoh macam tadilah, okey, Mona Berhad, kamu letak nama Mona Berhad kan, okey, kamu kena letak nama Mona Berhad di atas letterhead. Okey, okey, di atas letterhead. Okey, contoh saya lukis kat sini lah. Okey, okey, contoh atas letterhead maksudnya dekat atas sini. Okey, kat sini mesti ada nama perniagaan kamu, Mona Berhad, bersama dengan alamat dan juga mengenai informasi kamu, informasi syarikat kamu lah. Contoh nombor phone, nombor fax, lepas tu email, website kamu kena letak. Okey, kemudian dekat atas ni, okey, selalunya dia akan letak invoice lah. Okey,
Okey, kan ada nama invoice. Lepas tu dalam invoice mesti ada maklumat lah. Okey, contoh dari segi kuantiti, berapa harga, apa maklumat ataupun apa description dia, and then dia kena ada total. Okey, sama ada dalam ringgit Malaysia, sama ada kalau kamu jual dekat negara luar, dia ada macam contoh kamu jual dekat negara Thailand, okey, dia dalam mata wang baht kan, ataupun dalam mata wang euro kan. Okey, lepas tu dari segi receipt, okey, setiap receipt kamu perlu simpan ataupun kamu kena keluarkan kepada pembeli. Okey, kalau pembeli lah, okey. Dan juga bil tunai. Bil tunai ni maksudnya kalau contohnya kamu merupakan kilang pembuatan, okey, kemudian orang walk in dekat kedai kamu ataupun premis kamu untuk memberi barang, okey, untuk membeli barang, okey, kemudian kamu jual barang tersebut secara tunai. Maksudnya tak ada term. Okey, dalam perniagaan dia ada term dia. Contoh kamu boleh bayar dalam 30 hari, dalam 60 hari, 90 hari, 45 hari kan. Ada setengah dia tak ada term, mungkin dia apa orang kata customer yang baru kan, so dia kena buat pembelian secara berulang-ulang kali. Jadi bila apa orang kata kalau dah transaksi ataupun dah beli banyak-banyak kali, so dah ada kepercayaan, so dia orang boleh bagi term kan. Okey, kemudian okey, bila dah ada SSM, kamu kena renew. Okey, bukan yang bermakna bila kamu daftar sekali kamu terus boleh guna. No. Okey, kamu kena renew setiap tahun. Okey, dan kamu kena renew sebelum 30 hari tamat perakuan lesen SSM tu. Okey? Okey guys, so maka sampai di sini untuk tajuk Pemerbadanan Syarikat Awam Berhad. Okey? Jadi untuk kelas ni saya harap kamu dapat kenal pasti dan kamu dapat ilmu. Okey, macam mana nak buka perniagaan, apa yang perlu kena ada, kenapa kena ada 3 nama kan, kenapa kena ada maklumat saham kan, then apa itu SSM kan. Okey, jadi jangan lupa untuk share dan like video dan juga semua informasi yang telah dikongsikan kepada anda melalui laman-laman sosial. Contohnya PTM juga ada laman sosial Instagram. Jadi ramai-ramai follow, dan jangan lupa untuk share video ini, dan jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk ajak kawan-kawan lagi untuk tonton video ini di e-tuition. Jangan lupa kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Bye semua.